Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So kita kembali dengan kursus yang sama, kursus MEC 332 Mechanical Engineering Design. So hari tu kita baru discuss pasal apa pasal detail design. So di bawah fasa detail design kita ada beberapa aktiviti yang kita perlu lakukan. Pertama adalah usually kita akan buat make or buy decision. Kita kena buat pemilihan di mana apa yang kita nak buat yang kita boleh fabricate ataupun machine menggunakan kita punya internal facility, ataupun lagi satu adalah kita nak beli, contohnya selalunya bila nak beli ni benda-benda yang standard, contohnya benda-benda yang bolt, nut, fastener dan sebagainya, ataupun benda-benda yang kita tidak boleh fabricate, kita perlu hantar kepada company yang lain, ataupun untuk fabrikator yang lain untuk membuat benda ni. Mungkin kita tak specialize benda ni. Okay, so usually make or buy decision perlu dibuat semasa dalam proses ataupun di bawah chapter ni, konsep ataupun kita sebagai detail design. Alright, so kita dah buat make or buy. So kita dah tahu yang mana kita nak buat. So basically kita akan buat apa? Kita akan buat kita akan detailkan, benda yang kita nak fabricate kita akan detailkan di dalam detail drawing, part drawing ataupun machine drawing. So dalam ni setiap equipment yang kita nak buat ataupun kita punya final product basically dia akan terdiri daripada beberapa jenis parts. So parts tu yang kita nak machine kita perlu detailkan di dalam detail drawing. So lepas kita buat detail drawing, kita akan buat lagi satu lukisan, kita beri sebagai lukisan penyambungan ataupun lukisan assembly drawing. So di dalam assembly drawing, so kita akan tunjukkan macam mana that parts itu oriented, kat mana di dalam space tu dan sebagainya, dan kita akan cantum benda tu dan menunjukkan di dalam assembly drawing. So supaya orang yang akan pasang, customer yang nak pasang ataupun kita sendiri yang nak pasang adalah lebih mudah bila kita ada di assembly drawing. Dan usually assembly drawing dia tak akan duduk seorang-seorang, dia mesti ada kawan-kawan baik dia. Kawan baik dia adalah untuk kes ni adalah yang kita panggil sebagai bill of material. So bill of material ni adalah salah satu jenis dokumen yang diperlukan untuk memberitahu that assembly tu ada berapa parts, apa parts yang digunakan, apa description of the parts dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang juga kalau di dalam industri this bill of material adalah salah satu dokumen yang kita akan attach juga untuk setiap lukisan. Tak kisahlah lukisan tu adalah lukisan machine parts ke ataupun assembly drawing itu sendiri. So kita akan attach dengan this bill of material, sebab kadang-kadang that parts tu perlukan something yang mungkin kita perlukan dibuat yang kita panggil sebagai QC punya check, quality control engineer dia akan check contohnya berapa dimension dia. So dia perlukan ada satu dokumen ataupun spec dokumen bagaimana dia nak check tempat mana yang sepatutnya dia perlu check, yang mana yang diperlukan tighter tolerance dan sebagainya. So itu yang kita panggil sebagai bill of material. So bill of material ini adalah sangat diperlukan di dalam engineering punya sektor, especially dalam manufacturing punya sektor lah. So dia mesti ada drawing dan juga some bill of material untuk kita support kita punya drawing. So kita dah habis dah kedua item hari tu yang kita dah discuss sebelum ni. So hari ni kita nak sambung lagi dengan satu lagi topik yang kita panggil sebagai cost analysis, yang sangat penting, sebab kita perlu estimate sebab kita nak jual produk kita kan. So bila nak jual produk kita, kita kena tahulah berapa harga produk kita tu sendiri. So macam mana kita nak tahu harga produk tu, macam mana kita nak tahu harga jual produk kita. So kita kena tahu, kita kena estimate berapa cost dia. Sebab apa? Bila kita fikir pasal cost, of course semua benda yang kita nak buat ni akan melibatkan wang, akan melibatkan duit. So bila akan melibatkan cost ataupun cost yang sepatutnya, sepatutnya kita kena kira dengan baik. So kalau kita kira dengan salah, basically dia akan merugikan company lah. So bila kita buat benda mestilah kita nak untung kan, takkan kita nak rugi. So cost analysis adalah salah satu chapter yang penting di dalam topik kita juga, tapi kita tidak sedetail seperti macam company lah. So kalau company macam-macam benda yang dia akan kira. Contohnya let's say kalau saya nak buat meja, so meja tu pun even nak potong tu pun dikira. So contohnya nak bawa daripada satu tempat ke satu tempat yang lain pun dia masih kira juga berapa cost untuk bawa daripada satu tempat ke tempat yang lain. Juga sama juga bila dia store juga, bila dia store juga that raw material tu di dalam storage dia ataupun store dia sendiri, itu pun dia akan kira juga.
Dan juga kalau dia nak potong kayu tu, let's say saya nak potong tu, saya beli raw yang sangat besar, yang mungkin lebar dan panjang dia sangat besar, dan saya nak buat meja tu kecil saja, mungkin saya perlu potong benda tu. Nak potong tu pun dia kira juga. Contohnya daripada satu lokasi, machine A kepada machine B pun dia juga akan kira juga. So itu yang kita buat sebagai cost analysis. Tapi untuk kes kita, untuk pelajar, at least minimum dia boleh kira macam mana cost, contohnya cost, at least minimum dia punya raw material lah, at least. Tapi kalau dalam company banyak benda yang dia akan consider, bukan saja cost alihkan benda tu, tapi juga cost untuk labor, ataupun untuk kita lah, gaji pekerja juga, ataupun human resource pun adalah salah satu cost yang kita perlu consider. Contohnya apa lagi cost yang penting adalah cost elektrik, bill of utilities, cost sewa tapak dan sebagainya. Tapak company, kadang-kadang company dia menyewa saja. Most of the time all the multinational punya company usually dia akan sewa, jarang dia akan beli satu tempat untuk dia. Selalunya most of the time dia akan sewa. So sewa tu pun dia akan consider di dalam cost. So selalunya the end product selalunya dia akan tambah juga cost untuk that facility juga. So facility tu pun juga dia akan add juga di dalam produk yang dia mahu jual. So sebab tu bila buat cost analysis ni dia tidak sesimpel yang kita fikir lah. Tapi untuk kes kita jangan risau. Kelas kita tak tengok detail gila macam tu. Sebab itu adalah untuk bidang lain. Kita ni bidang engineering. At least minimum kita boleh tahu macam mana kita nak kira raw material. At least minimum boleh tahu kira raw material. Yang lain-lain tu adalah bidang kerja, bahagian kewangan, bahagian kewangan syarikat dan sebagainya, ataupun industrial engineer untuk tahu setiap proses-proses tu berapa kos yang perlu kita perlu hitung untuk setiap barang tu. Dan juga macam-macam lainnya, contohnya department, contohnya accountant pun dia juga akan consider juga cost documentation dan sebagainya. Alright, so untuk kes kita limitkan kita punya study hanyalah untuk raw material saja. So kita anggap that yang kita ni bekerja secara free lah. Tiada cost. Kamu buat projek kamu nanti adalah free of charge. Kamu tidak kira berapa charge yang dikenakan ataupun berapakah gaji kamu lah untuk projek ni. Tapi kalau dalam company mesti dia consider juga gaji kamu, even gaji kamu pun dia akan consider juga untuk kira cost untuk dia punya final product lah. Alright. Sebab tu pentingnya kira cost lah. Sebab kita nak pastikan bila kita jual tu dia tidak merugikan kita lah. Kita jangan jual barang tapi kita rugi. Itu macam tak berapa betul lah. Tapi tak boleh jual terlampau mahal, sebab terlampau mahal nanti customer tak mau belilah. So kena tahu range harga. Usually apa yang kita buat, kita akan buat macam mana kita nak jual satu produk tu. Usually kita akan buat survey dan kita tahu berapa range harga yang dijual. So berdasarkan tu, adakah kita punya production bila kita buat tu adalah cost tu lebih rendah daripada yang selling point tu, ataupun paling minimum pun at least kalau kita buat juga satu study tu kita cari apalah, kita boleh cari apa dia punya cost, berapa minimum produk yang perlu kita keluarkan untuk cover balik kita punya kerugian. So maksudnya kita kena jual minimum that number tu. So minimum number tu maksudnya kalau kita jual that minimum number tu, kita akan boleh cover kita punya rugi. So kalau kita jual kurang daripada berapa banyak volume produk tu, maksudnya kita akan rugi. Sebab itu kita kadang-kadang kita akan tengok juga satu jenis diagram yang kita panggil sebagai apa nama diagram tu, saya lupa. So diagram yang tu, so kita akan tengok berapa minimum volume yang diperlukan untuk kita dapat keuntungan. So lebih daripada volume tu kita akan untung lah, company akan untung. Sebab tu ada setengah-setengah produk kita perlukan volume yang banyak. Tapi macam company saya dulu, sebab produk kami adalah produk yang sangat unik, unik untuk setiap application. So bila dia unik, produk yang kita kena jual tu mesti gila-gila harga dia mahal. Sebab dia adalah special, dia adalah prototype, dia very special application. Sebab tu kena jual harga mahal. So agak-agak berapa lah masa saya kerja dulu adalah benda tu adalah digunakan untuk produk yang saya buat tu adalah nama dia adalah Christmas tree
ataupun kita panggil sebagai perigi lah, perigi juga, perigi untuk oil and gas punya application. So berapa harga dia agak-agak untuk kes ni? Okay, so kami jual usually 1 juta USD lah, satu saja. Satu barang tu kalau dia complete set, kita akan jual dengan 1 juta USD, lebih kurang macam tu harga dia. So sebab dia ada very unique, adalah special, dan juga dia adalah critical punya application. So tengok application dan tengok customer yang nak beli produk kamu. So kalau dia ada special parts, usually harga dia akan jauh lebih mahal, walaupun dia satu produk saja. Tapi kalau dia adalah customer dia, user dia very banyak gila yang akan gunakan you punya produk nanti. Okay, so usually kita akan akan jual harganya dengan lebih murah lagi lah. Okay, so itu adalah different antara produk produk yang special dengan produk yang ramai pengguna, tapi kita kena jual dengan harga yang murah. Kalau tidak, customer tidak akan belilah kita punya produk. Alright, so ni in general kenapa kita buat this cost analysis. Okay, so usually kenapa kita buat benda ni adalah juga kita nak try untuk cari proses manufacturing process yang boleh mereducekan cost. Selalunya initial ataupun bila kita buat satu benda yang kita panggil sebagai prototype, sebab kalau benda tu belum wujud lagi dan satu saja di dunia ni, maksudnya kita panggil dia sebagai prototype. Dan bila kita buat prototype ni usually harga dia akan mahal. So selepas itu engineers akan bergabung dengan beberapa jenis department. Dia akan try untuk reducekan cost dengan memudah carakan proses manufacturing tu. Mungkin dia akan set up layout untuk industrial engineers. Dia akan set up some layout yang akan mengurangkan cost lah. So selalunya pada permulaan harga, kalau kita tengok harga versus time, usually pada permulaan keluarnya barang baru, usually harganya akan lebih tinggi. Cost yang diperlukan adalah lebih tinggi kerana nak set up machine, nak set up orang, nak set up layout dan sebagainya. So harga dia akan lebih tinggi. Dan selepas beberapa cycle, cost tu dia akan jadi lebih rendah. So sebab apa? Sebab dia dah tahu proses-proses, dia dapat mengoptimiskan proses-proses dan menjadikan proses itu lebih optimum. Dan human resource pun, human resource pun dapat dioptimiskan, dan menjadikan cost menjadi kurang. Sebab tu dia kadang-kadang cost analysis ni kita panggil sebagai cost reduction program. Kita try untuk mengurangkan cost. Of course, kalau cost yang ataupun produk yang melibatkan ramai pengguna, kita perlu buat this cost reduction program supaya kita boleh keluarkan volume dengan banyak dan kita boleh jual harga itu dengan murah yang reasonable untuk customer untuk belilah. Okay, alright. So of course sebagai macam yang saya cerita tadi, kita nak untung lah. So kita buat layout tu, kita optimize layout tu, kita nak try reduce cost dan kita try untuk jual paling boleh kita jual mahal gila lah kalau boleh. Tapi kalau mahal sangat orang tak beli lah. So kita kena jual memadai dengan apa yang kita buat tu, tapi kita try untuk cut cost supaya kita dapat keuntungan yang lebih banyak, untung bersih yang lebih banyak. So itu dia punya aim dia. So macam mana kita nak kira tadi? Seperti yang saya ada bagi-bagi hint sebelum ni. Pertama yang kita paling mudah nak kira adalah kita cari apa raw material yang digunakan untuk kita punya produk lah. Contohnya apa raw material yang digunakan untuk setiap parts yang kita nak machine, ataupun benda, ataupun yang kita bagi sebagai benda yang kita tak mau buat, yang kita bagi sebagai standard parts. Sebelum ni kan kita ada buat make or buy decision. So make tu adalah kita kena kira berapa raw material yang kita perlukan untuk kita manufacture that parts. Kedua adalah standard part tu yang kita bagi sebagai buy tu tadi. Buy tu kita boleh ambil daripada standard part. Standard part contohnya macam fastener tadi lah. So benda ni kita boleh beli saja. So sebab tu manufacturing cost juga kita boleh kategorikan kepada dua general cost ni. Yang pertama adalah raw material yang kita nak buat. Kedua adalah dia punya standard parts. Dan of course lukisan-lukisan kita yang kita buat sebelum ni, yang detail design tu sebenarnya digunakan juga di bawah cost analysis. Contohnya untuk kes ni adalah kita punya layout drawing sebelum ni, sebelum ni, di dalam embodiment design kita ada buat juga LO drawing. Sebenarnya LO drawing tu kita boleh retrieve juga some quantity sebenarnya, sebab bila kita lukis LO drawing, usually kita lukis LO drawing tu macam dah nak actual dah sebenarnya produk tu, tapi cuma ada benda yang kita tak berapa pasti lagi. Contohnya kalau saya design meja tu mungkin saya dah tahu dah berapa dia punya kelebaran dan dia punya
width and height tu dah tahu, cuma dia punya thickness dia mungkin saya tak tahu lagi. So dalam LO selalunya macam tu. Ada benda kita dah tahu, tapi ada benda berapa sedikit benda yang kita tak tahu. Tapi bila kita dah buat dalam detail drawing ataupun machine parts usually benda ni, drawing ni memang dah detail gila. Sepatutnya pada ketika ni kita dah boleh quantify, kita dah boleh tahu raw material yang kita nak beli, berapa panjang, berapa lebar dan berapa thickness yang diperlukan lah. Okay, so dalam detail drawing usually kita boleh retrieve the actual raw material yang kita nak beli. Okay, dan of course assembly drawing pun juga kita boleh identify berapa kuantiti. Kalau kita perasan kalau kita tengok dalam assembly drawing dia ada number contohnya ada satu part tu dia ada buat balloon number. Okay, number tu ada, let's say nombor satu ni berapa kuantiti dia, mungkin satu. Okay, let's say yang kedua hari tu kalau kita ingat drawing saya hari tu, nombor 2 tu adalah ada plug tu, so plug tu ada 4. So berdasarkan tu kita dah boleh compute berapa bilangan kuantiti yang diperlukan untuk kita punya final products. So daripada kuantiti tu kita boleh estimate berapa cost yang diperlukan untuk produk kita lah. Okay, so estimation. Dan of course assembly drawing ni dia ada supporting document hari tu kita panggil sebagai bill of material, BOM. So daripada BOM pun juga kita boleh tahu berapa kuantiti dia dan berapa parts-parts yang digunakan. So daripada situ kita boleh summarizekan, kita dah boleh dapat cost, berapa cost yang diperlukan untuk produk kita. Okay, so ini antara dokumen-dokumen di kepala. Sebab tu dokumen-dokumen ni perlu dibuat dahulu sebelum kita kira cost analysis. Okay, boleh kira sebelum ni, boleh kira awal lagi cost analysis ni kita estimate, tapi untuk case kita sebabkan kita nak tahu berapa selling price untuk kita punya produk, usually kita terpaksa dulu buat LO drawing, semua drawing yang kita dah buat sebelum ni, dan kita try untuk estimate berapa harga yang sepatutnya lah. Okay, alright, so ni macam mana kita nak kira cost tadi. Okay, dan macam mana kita nak kira of course selling price untuk kita punya produk. Okay, so sebab tu kita kena buat something kat sini. Pertama, of course bila nak cari raw material macam manufacturing cost di bawah subtopik raw material tu, so kita kena tahu macam mana nak cari harga raw material tu melalui supplier katalog. Of course daripada supplier punya katalog. Okay, macam ni kita nak tahu selling point, selling price untuk setiap benda-benda Allah tu. Okey, kita kena cari melalui supplier punya katalog. Tengok katalog kita boleh tahu some harga, ataupun kita boleh juga menggunakan website. Untuk kes ni sekarang ni mudah, sekarang ni teknologi internet sangat mudah. So most of the time supplier akan bagi satu website yang kita boleh tengok dan kita boleh kira ataupun estimate harga yang sepatutnya. Ataupun juga kita boleh menggunakan teleconversation. Contohnya kita boleh menggunakan phone. Kita tahu supplier tu ada, mungkin ada contact number, so kita boleh phone dan mungkin kita boleh minta quotation. Okay, dan quotation tu mungkin dihantar melalui email sekarang. Dulu mungkin menggunakan fax dan sebagainya, tapi sekarang mudah, sekarang kita telefon saja. Okay, ataupun kita boleh email kepada respected supplier dan dia boleh respond dan juga dia boleh bagi katalog lah. Sebab apa? Most of the time company dia akan request katalog. So bila dia akan tanya beberapa company, contohnya saya nak beli besi, contohnya saya nak beli solid shaft yang berdiameter 1 meter contoh. So saya boleh tanya beberapa supplier A, supplier B, supplier C. Okay, so saya akan tanya dan saya beritahu apa spek-spek saya untuk ketiga-tiga company supplier ni. Okey, dan saya boleh dapat feedback. Sebab apa? Feedback yang akan diberikan oleh ketiga-tiga supplier ni adalah feedback dia adalah quotation. So berdasarkan quotation dengan spek yang kita mahu tu, so usually apa yang kita akan buat, industrial engineer dia akan pilih, ataupun manufacturing punya engineer dia akan pilih yang mana yang lebih murah untuk ketiga-tiga. Untuk kes ni adalah ketiga-tiga tadi. Okay, so itu cara yang paling mudah untuk kita cari harga untuk setiap unit ataupun parts yang kita nak quantify tu. So kita boleh menggunakan katalog, website dan juga teleconversation. Yang selalu orang gunakan dalam company adalah teleconversation. Tapi untuk kes kamu, katalog katalog pun susah. Okay, website pun saya rasa pun susah. Tapi yang paling mudah adalah you pergi ke kedai-kedai hardware yang berdekatan dengan kawasan ni. Di kawasan untuk kes saya, untuk kes kamu adalah di bahagian UiTM. You boleh check mana satu yang memberikan harga yang terbaik lah. So bila kamu cakap kamu adalah student, most of the time company-company luar tu akan bagi diskaun lah.
tunjuklah kat student, insya-Allah mesti dapat harga yang murah lah untuk student. Kalau saya beli mungkin akan dapat harga yang lebih mahal daripada kamu lah okey. Sebab tu harga student tu memang ada lah kat mana-mana tempat lah So bawa you punya student card untuk dapatkan harga yang terbaik untuk you punya produk nanti lah okey, untuk beli raw material untuk case yang kamu nak buat lah. Okey, so ini contoh, salah satu contoh untuk mendapatkan harga supplier punya harga melalui website lah So untuk case ni, let's say untuk case ni saya nak beli satu mild steel angle bar, okey, angle bar mild steel yang size dia adalah 1 inci kali 1 inci dan dia punya thickness dia adalah 3 mm lah lebih kurang. Okey, so saya boleh tahu harganya. So berdasarkan pakai steel saya masukkan nilai tu. So usually kalau dia jual angle bar ni, selalunya dia akan jual 6 meter panjang macam tu lah selalunya macam tu. Jarang lah dia jual saya nak panjang dia 1 meter, tak ada selalunya dia akan jual panjang-panjang tu selalunya kita akan beli satu tu panjang dia 6 meter lah Dan untuk kes ni harga dia untuk kes masa tahun saya access ni pada tahun bila agaknya 2017 kot lebih kurang 7 pound 0.87 boleh tahan harga dia. Okay, alright. Kalau untuk tapi itu adalah reasonable harga dia untuk case yang ni lah untuk case angle bar, very reasonable harga dia. Dan kadang-kadang ada beberapa info juga diberitahu di dalam steel ni. Kita beritahu spek dia, kadang-kadang kita kena beritahu apa material spek yang kita perlukan lah So beritahu angle bar ni macam-macam besi diguna So kena tahu juga you punya spek lah So bila nak beli tu kena specifykan spek yang sesuai Dan benda ni sebenarnya kita dah buat di dalam proses yang sebelum ni yang kita panggil sebagai embodiment design So sebab dalam embodiment design kita dah tahu dah material apa yang kita nak gunakan lah So kita cuma tinggal nak beli je untuk case ni cost analysis Dan kita beli tu of course berdasarkan maklumat-maklumat yang kita dah buat sebelum ni lah Kita bukan main beli saja, kita beli berdasarkan information lah. Okay, alright. So mudah je untuk buat cost analysis untuk case kita saja. Kita bukan apalah, kita bukan pakai ekonomi okay. Kita bukan jugalah, kita bukan juga accountant dan sebagainya. So untuk buat cost analysis untuk case kita amat mudah. Kita cuma identify apa parts yang digunakan untuk produk kita, apa yang kita panggil sebagai standard parts, apa yang kita panggil sebagai raw material. So bila kita dah identify apa kita punya standard parts dan juga raw material, so kita kira berapa kuantiti yang diperlukan untuk setiap parts tu, dan kita state ataupun kita cari berapa harga setiap unit untuk harga untuk setiap barang-barang tu, dan kita kalikan dengan kuantiti yang kita akan dapat price lah untuk setiap parts. Dan selepas tu bila kita dah list down semua parts tu, dan kita dah cari berapa kuantiti yang diperlukan dan juga price per unit, dan kita boleh dapat total lah berapa total cost untuk kita punya parts. So at least minimum kita kena jual dia lebih mahal daripada harga yang kita dapat lah, ataupun cost yang kita baru kita quantify. So mesti jual lagi mahal. Kalau tidak, kalau kita jual lagi murah, kita akan rugi. So untuk produk kamu nanti, untuk case kamu nanti, kamu akan kira lah So kamu akan identify parts, material menggunakan BOM dan sebagainya, ataupun info-info yang sebelum ni. So kamu akan kira quantity, berapa harga dia, kamu cari berdasarkan quotations, ataupun boleh bertanya melalui supplier-supplier, dan kamu akan dapat harga per unit untuk setiap barang tu, dan kamu boleh kira dia punya total harga. So ni saya punya expectation untuk saya punya student, untuk yang buat projek MBC 332, dia being able untuk buat this minimal punya cost analysis. Setakat itu saja untuk case cost analysis. Saya rasa dah habis untuk case ni. Kita boleh sambung nanti dengan topik yang baru, ataupun process flow yang baru, yang kita panggil sebagai project communication. Ini adalah bonus, sebab apa? Usually bila kita buat project, mesti kita kena communicate, mesti kita kena sebarkan, mesti kita akan sampaikan kepada seseorang. Contohnya macam saya dah ada update, saya akan sampaikan kepada saya punya klien dulu, masa saya kerja dulu lah ataupun saya kena sampaikan kepada update saya kepada bos saya, superior saya, ataupun saya punya colleague, apa progress untuk projek yang kita tengah lakukan.
supaya kita boleh tahu apa update ataupun orang boleh kritik kalau ada masalah dengan kita punya projek, ataupun kita boleh dapat some feedback daripada klien dan sebagainya. Sebab tu project communication untuk topik selepas ini adalah sangat penting. Okay, kalau ada projek tapi kalau kita tak pandai nak communicate benda tu pun akan ada isu. Okay, so kita tengok nanti project communication untuk topik yang akan datang. Setakat itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.